Apa ni? Ni. Ni apa nama? Betul. Dia kena ni, pakai ni je boleh kan? Boleh tu? Tengok, sama tak? Kepala. Dia nak pelak ke? Kepala? Boleh tapi yang ni Mana satu? Mana satu tengok? Salah satu tu. tutup lampu dulu. Asal ni? Tekan setting, asal? Ah. Oi. Oh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ni sahabat-sahabat kan berbaloilah dengan apa saja yang kita buat. Marilah kita menjadi manusia yang bijaksana. Dunia ni sekejap. Berapa lama tuan-tuan nak hidup? Umat Muhammad ni tuan-tuan, takkan kita jumpa usianya 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Paling lama kita jumpa dah. Kalau kita kat Malaysia ni, usia macam Dr. Mahathir pun boleh kira pakai jari. 90 ke atas. Majoriti manusia hidup ni tuan-tuan, usia Nabi SAW umur 50-an, 60-an, 70-an. Ramai orang masuk umur 70-an pun dah macam-macam penyakit bertandang dalam hidup dia, menzarahi dia. Allahu Akbar. 10 tahun yang lepas aktif, agresif, masuk umur 72, 73 dah lemah. Jadi tak berbaloi, tak bijaksana. Kalau kita korbankan segala-galanya untuk dunia ni, yang kita akan tinggalkan. Allahu Akbar. Tak berbaloi tuan-tuan, kalau kita tidur 8 jam, 10 jam, tak mampu bangun untuk setengah jam, 1 jam, untuk perjalanan, bekalan untuk perjalanan akhirat selepas ni yang kekal abadi. Allahu Akbar, subhanallah. Tak berbaloi tuan-tuan. Rasa tak? Bodohlah kita ni. Kita lakukan segala-galanya untuk mengejar pangkat, jawatan, kedudukan, status, sampai ke tahap kita buat orang, santau orang, sebarkan keburukan orang, sebarkan aib orang, demi untuk kejayaan kita, demi untuk kita punya kemenangan. Nak pastikan kedai kita terus berkembang, kita khianat orang, kita sebarkan keburukan orang. Sedangkan hidup kita ni tuan-tuan tak lama. Kalau hidup kita 60 tahun, berapa baki tinggal sekarang ni? Kalau tuan-tuan umur 40 tahun, tinggal 20 tahun. Kalau dah masuk 50 tahun, tinggal 10 tahun. Mungkin tinggal 5 minggu, mungkin 5 hari, mungkin tinggal 5 jam. Tak berbaloi lah kalau kita berempat-pulas untuk dunia ni. Kita lakukan segala-galanya untuk dunia ni, yang kita bakal tinggalkan. Mana ada orang dia pergi melancong, dia bawa segala-galanya ketika dia melancong tu. Nampak tak? Hidup ni macam melancong lah. Kita ni musafir, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi, Pak Riz doakan anda semua. Pak Riz doakan kita semua. Mudah-mudahan dia beri kefahaman agama. Dia beri kefahaman. Allahumma faqihu fid din. Allah beri kita kefahaman agama. Allahumma faqihu fid din wa alimu takwil. Allahumma faqihu fid din wa alim hikmah. Mudah-mudahan kita diberi kebijaksanaan, faham. Kenapa kita hadir kat sini? Allahu Akbar. Kita ni kalau pergi
pasar raya kita tahu nak kena beli barang. Kita pergi tandas tahu nak pergi berak, nak pergi kencing. Kita pergi kedai kita tahu nak pergi beli barang. Pelik, kita pergi kat dunia tak tahu nak buat apa. Faham ke faham? Kita pergi stadium. Nak buat apa? Nak tengok bola lah. Kita pergi stadium nak tengok olahraga lah. Kita pergi padang futsal sama ada main atau nak menonton. Kan? Tapi pelik, kita berada kat dunia tak faham untuk buat apa. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita nak kejar apa? Nak kejar kebanggaan. Nak kejar kehebatan. Kan ada beberapa anak muda, contohlah, nak bagi contoh trend trading sekarang, trend lah. Anak-anak muda kalau nak nampak gangster pakai tatu, tampal tatu, nampaklah gagah. Pak Riz tanya, Mat, kau pakai tatu kenapa? Apa hal kau pakai tatu? Kita dah kenal kan, jadi kita bertanya soalan lah, kan? Apa dia kata ni? Kat TikTok ni, kan? Dia kata supaya orang pandang dia nampak dia hebat. Tentera Al-Qassam ni, kan, dia punya berani masuk ke pihak musuh, kan, tak ada tatu pun tapi takwa. Jadi kita nak betulkan pendirian, pandangan, pegangan anak-anak muda kita, kan? Bukan nak cari makhluk, nak cari Allah. Kan? Kekuatan sampai bila? Kan, masa umur 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okey, mesti kuat. Kau masuk umur macam aku ni besok, kan, dulu jalan macam gangster, jalan berkepak. Kan? Sekarang lutut dua-dua pun dah longgar. Nak kepak apa? Faham tak? Dulu kita, hoi, orang bergerun. Sekarang, kan, nampak tak? Tak perlu nak cari kebanggaan dunia, tak perlu nak cari pandangan orang ke atas kita. Tak ada apa semua nilai ni. Kan? Allahu Akbar. Hebat kita ni sementara. Kan? Dulu masa Pak Riz belajar-belajar ni, belajar-belajar silat dan sebagainya lah, kan. Ada satu guru ni tuan-tuan, dia main sebelah tangan ni. Dia punya hebat ni main sebelah tangan ni. Kan? Ni adalah silat tu, tak payah sebut apa kan. Ni guru-guru hebat ni, main sebelah tangan ni. Kalau dia berentak 10 orang, 15 orang, main sebelah tangan tuan-tuan. Kalau 2 tangan, jalan. Main sebelah tangan dia punya laju, dia punya pantas. Kan? Cakap pun, terus saya cakap lah, kan? Nak cakap, terus saya cakap lah, senang. Kan? Dulu kita zaman-zaman remaja, kita rasa bangga, hebat, rasa, oh dahsyat lah, kan? Kita pun nak belajar lah, kan? Tapi akhirnya di penghujung usia ni, kan, terlantar tuan-tuan, terlantar di atas tilam. Kena stroke, terlantar je, tak boleh gerak. Nampak tak? Apa kita nak kejar dengan dunia ni? Hebat mana pun kita, kuat mana pun kita, tetap jalan. Tinggi mana pun kita tuan-tuan, tetap ke dalam. Faham? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perasan tak masa berlalu dengan pantas? Itu Nabi dah bagi tahu lama dulu, 1400 tahun yang lepas. Bila kita berada di penghujung perjalanan, kita akan dapat merasai masa yang berlalu dengan pantas. Top, tip, top, pop, dah sampai Sabtu. Besok Ahad, pam, seminggu baru yang datang balik. Minggu baru datang. Jalan balik, pam, hari Jumaat, pam. Rasa baru sembahyang Jumaat, dah datang Jumaat balik. Contoh. Rasa baru makan dengan keluarga hari Ahad itu, dah datang balik. Rasa itu baru aku pergi beli barang dapur, dah datang balik. Kan? Seminggu datang macam tu. Nabi bagi tahu. Kita jangan buat tak tahu. Kan? Allah hadirkan banyak ingatan-ingatan keras nak kejut kita daripada tidur. Kita masih bebal lagi. Masih nak berbala, masih nak bergaduh, masih main nombor, masih main handphone, masih main PUBG, masih lagi leka, masih lagi leka. Allah hantar peristiwa peperangan di bumi Palestin. Nak kejutkan semangat kita, nak kejutkan kesedaran kita, nak alirkan air mata kita yang terlalu banyak jatuh kerana dunia. Jatuh sebentar memikirkan, melihat anak-anak Palestin yang masih kecil menjerit mencari mak dan ayah, yang mati, yang terkorban, yang syahid. Kita menitis air mata, sedih. Allah hadirkan sekejap air mata itu untuk dialirkan kerana Allah SWT. Itu Allah nak kejutkan kita. Kita tak faham-faham. Kan? Kita masih lagi berbala, kita masih lagi nak bergaduh.
Datang pejabat masih lagi ego. Sempat makan rasuah. Kan? Saya memang salut dah. Bagi saya secara peribadi, kita rakyat Malaysia ni ada hak untuk berbicara. Bagi saya lah, sebagai seorang individu, kan, saya salut keberanian seorang pemimpin besar, kan, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang bercakap tentang rasuah. Dia tak cakap pun orang dah tahu. Kan, tak payah nak kita nak tutup-tutup. Bangkai, kucing tikus pun tuan-tuan, pun boleh bau, apatah lagi bangkai gajah. Pakai otak kan. Hari ini kita dah berada satu fasa yang sepatutnya kita takut dan gerun pada azab Allah. Sepatutnya kita semua dah faham dah dunia akan hancur. Dajjal semakin hampir. Imam Mahdi semakin hampir. Dah memang semakin hampir dah. Hanya kita tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi semakin hampir. Berbeza orang 200-300 tahun yang lepas. Kita masih lagi boleh leka nak cari dunia. Masih lagi boleh nak hidup dengan duit haram. Masih lagi nak sara anak beranak, anak bini kita dengan duit-duit yang Allah laknat. Kita berani ke nak langgar Allah? Kita boleh langgar orang tuan-tuan. Tapi berani kita nak langgar Allah? Allahu Akbar. Ada seorang pemuda ni tuan-tuan. Dia jumpa Hasan Al-Basri. Rahimullah. Hasan Al-Basri. Ni semua wali-wali Allah hebat ni tuan-tuan. Hasan Al-Basri. Rahimullah. Dia dijumpai oleh seorang pemuda. Seorang lelaki berkata, "Wahai Hasan, engkau banyak bercakap tentang dosa dan kesannya. Maksiat dan kesannya. Aku ni buat maksiat, aku ni buat dosa, tak dapat pun apa-apa. Kan, hidup aku makin berjaya. Hidup aku makin kalau orang sekarang lah kan, produk aku makin laris. Aku jual barang, aku tipu tau, aku tipu. Tapi barang aku laris, aku buka bengkel, aku tipu. Kan, servis aku biasa-biasa tapi aku tipu barang. Aku masukkan barang fake. Kan, sekarang kan banyak fake. Kan, masuk barang fake tapi aku claim barang original. Aku masuk barang tiruan tapi aku kata barang original. Tak ada apa buat. Kedai aku makin, aku dah buka 3 kedai lah bro. Aku dah buka 3 kedai. Kan? Aku jual baju lah. Aku jual murah, sebenarnya lagi murah tu. Aku tipu. Aku tipu dia punya kualiti. Aku makin baju. Hasan Al-Basri ni, rupanya cerita ni lama dulu kan. Hasan Al-Basri dijumpai oleh seorang pemuda, seorang lelaki kata, aku ni banyak buat maksiat, tak ada apa pun. Okey je, enjoy je hidup aku. Tak ada masalah, aku rasa happy. Tak ada masalah. Hasan Al-Basri tengok je pemuda tu. Banyak kan macam tu kan, banyak kan kat pejabat kau, 4 orang kutuk orang, ini orang. Tapi dia bos lah. Dia supervisor lah. Kan? Dia cerita anak dia melanjut pelajaran keluar negara bro. Apa? Tapi datang pejabat, mengumpat kutuk makan rasuah pecah mana. Allahu Akbar. Selama je bawa balik barang syarikat kat rumah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa Hasan Al-Basri kata? Ini orang hebat-hebat ni tuan-tuan. Bicaranya penuh dengan hikmah. Kan? Masuk terus ke dalam hati. Dia kata, kan, bila engkau buat maksiat ni, engkau tak dapat apa-apa balasan ni. Tak dapat. Oh, macam tu tak dapat Oh, sebab orang fikir kalau buat maksiat sakit, dah dapat balasan. Kalau buat maksiat bisnesnya lingkup, tu Allah balas tu. Dia buat maksiat, dia tipu orang, tipu, pecah mana makan rasuah. Oh, anak dia isap ganja, anak dia main dada. Oh, Allah dah balas. Kan? Makan rasuah, pecah mana, tipu sana, tipu sini. Kerja, kan, tiba-tiba bergaduh dengan bini, rumah tangga tak aman. Oh, Allah dah balas. Orang ingat itu saja. Tapi pembalasan paling dahsyat, kata Hasan Al-Basri rahimullah, balasan yang paling hebat, paling berat di dunia ni, bila Allah biar engkau lakukan maksiat, biar engkau boleh buat maksiat semau kamu, Allah biarkan. Itulah hukuman paling dahsyat kat dunia. Bila engkau buat maksiat, Allah dah tak panggil engkau datang masjid. Allah dah tak panggil engkau untuk bangun malam-malam sujud pada dia, bertahajud, berqiyamul lail. Dia kata pemuda tu, engkau ada masa berqiyamul lail? Tak ada. Engkau ada masa untuk solat? Tak ada. Aku tak solat. Aku okey je, walaupun tak solat. Engkau ada masa untuk baca Quran? Aku tak baca Quran. Tapi bisnes aku letup. Aku jadi tokoh masyarakat pandang dan muliakan aku. Macam ibarat sekarang lah dapat title. Datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke, tak kisahlah kan.
sekarang. Mana dia nilai orang berdasarkan ketakwaan? Kan? Title-title tu dibagi bukan berdasarkan kepada ketakwaan, keimanan, berapa juzuk dah hafal. Betul? Kan? Kan tiba-tiba jadi tokoh masyarakat. Paling dahsyat, paling hina, paling hebat ialah tokoh ikon remaja. Kan? Main bantai masuk ikon remaja. Kan? Main selamba letak seseorang menjadi ikon remaja. Kalau kita betul negara Islam, ikon remaja itu sepatutnya seorang remaja yang boleh menjadi contoh dengan akhlaknya, dengan adabnya. Allahu Akbar. Dengan karakternya yang berjaya. Subhanallah. Kita tak boleh menang hati orang dengan langgar hukum Allah. Nabi tak pernah ajar. Asal Basri kata, engkau ada masa tak doa? Engkau ada masa tak zikir? Tak ada, aku tak buat semua aku jaya. Itulah hukuman paling berat untuk engkau. Allah dah buang kau, Allah dah sisir kau, Allah biarkan kau buat segala maksiat yang kau nak. Tapi demi Allah, di akhirat ada mahkamah yang paling adil yang akan mengadili engkau. Percaya dan yakinlah engkau sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membiarkan kau buat maksiat. Berapa ramai orang macam tu? Berapa ramai orang macam tu, sahabat, pada saat ini, detik ini. Kita masih seronok mengaibkan orang. Seronok buat live lagi tu, aibkan orang. Kutuk orang, buat live lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan dia berjaya, banyak pengikut. Macam aku ni palat, tak ada apa. Tak ada orang nak ikut sangat. Faham tak? Ini kutuk orang, tuan-tuan. Ni kita nak cerita sikit lah tentang Syed Leman. Orang semua tahulah bila sebut Leman ni. Kan? Dia ni tak boleh pakai. Ni, wah, banyak orang masuk. Entam, pam, semua entam Leman. Leman kena entam. Tiba masa, kan, engkau pula akan kena entam ke akhirat esok. Everything is about the time. Semua adalah berkaitan dengan masa. Masa kamu akan sampai. Ketika kamu sampai ke satu yang rosak, masa kamu untuk menikmati kerosakan itu akan sampai. Ingat tu. Ramai masuk 5K, 4K. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Kerana kegairahan kita nak cari lebih banyak mata, lebih banyak view, lebih banyak orang memandang, maka masuk unsur-unsur fitnah, unsur-unsur, kan, yang tidak bertanggungjawab. Kita rompak hidup orang. Kita memperkosa orang, memperkosa kepercayaan orang. Allahu Akbar. Sedih lah. Itu sedang berlaku hari ini. Allahu Akbar. Nampak tak sahabat-sahabat? Kan? Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab pesan, ingatan berat, ingatan keras. Hisaplah diri kamu sebelum kamu benar-benar dihisap. Siapakah manusia yang Allah muliakan apabila dia merenung perjalanan hidup dia? Siapakah manusia yang Allah pandang? Manusia yang ada masa untuk renung setiap amalan yang dia buat. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan siapakah manusia yang Allah muliakan? Dia tak mampu nak menjadikan diri dia mulia di hadapan manusia. Kita ni, saya. Aku ni. Allahu Akbar. Nampak tak? Kita dengan manusia sentiasa memandang, seorang pandang kita, aku. Siapa engkau ni? Bangkai. Mati besok kata guru saya, bangkai, tak ada apa. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sedih hari ini di zaman. Kan? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allah nak tarik kita ni memandang satu perkara, kan? Allah pilih orang tertentu saja memahami satu perkara ni. Kan? Subhanallah. Contohlah seorang remaja baru 18 tahun, kan? Dah pakai Rolex. RM100,000 kan. Alah yang terbaru, kisah isteri ambil jam Rolex suami dia. Bukan kita pandang pada suami isteri yang curi jam Rolex tu. Kita tertanya-tanya juga macam mana suami tu ada duit beli jam Rolex. Macam tu dah maksud dia. Hari ni berzaman, kan, melakukan maksiat tu bermaharajalela, berleluasa. Sedih. Tapi itu kenyataan. Anda dan saya, anda semua, jom kita selamatkan iman kita. Allahu Akbar. Jom kita selamatkan perjalanan hidup kita. Hidup ini sangat singkat, tuan-tuan. Jangan disingkatkan dengan otak kita yang singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ada soalan? Ya. Soalan daripada TikTok Azza Umi. Assalamualaikum Pak Riz. Kalau suami cakap kalau nak ke mana-mana tak payah minta, pergi je. Macam mana tu?
Saya mungkin tak ada ilmu ke tahap itu. Yang saya belajar, setiap perkara yang kita nak buat tu minta kebenaran suami kita. Kalau suami kita dah bagi visa besar tu, ni visa kepada pendatang Cina ni. Kan? Untunglah kamu. Maka kamu yang buat, yang kamu dapat visa tersebut, manfaatkan dengan baik. Sebab suami kamu kata, kamu boleh keluar, tak payah minta kebenaran lagi. Dan kalau kamu keluar buat maksiat, suami kamu kena. Kan? Seorang lelaki bergelar suami, mereka tidak dapat lari daripada tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat besok. Kamu mungkin, contoh, saya tak kaitkan dengan cerita puan saya nak bagi contoh, seorang suami isteri yang moderate, pemikiran liberal. You nak buat apa, you buat. I nak buat apa, I buat. You jangan campur. I tak campur urusan you, you tak campur urusan you. Kepala yang kau bagi kahwin buat apa? Kalau kau nak pemikiran terbuka, kau tahu tak, engkau terbuka, engkau open minded, engkau tak kisah. Tapi Allah kisah. Sebab engkau pinjam mata Allah. Allah bagi pinjam mata. Allah bagi pinjam roh dia. Allah bagi pinjam telinga dia. Satu benda pun bukan hak engkau. Nampak tak? Jadi engkau akan dipertanggungjawabkan kepada apa saja yang kau buat. Isteri engkau buat maksiat dan kau tak ambil tahu, kau pasti akan kena siat besok di akhirat. Nampak tak? Engkau benarkan isteri engkau keluar tanpa pengetahuan kau. Kan? Dan kau tak kisah apa isteri engkau buat kat luar. Kalau isteri engkau tak berhati-hati, isteri engkau tak bertanggungjawab, isteri kau tak jaga agama, isteri kau tak jaga kedudukan dia sebagai seorang isteri, engkau confirm kena jawab ke akhirat. Nampak tak? Sebab itulah seorang suami perlu tahu ke mana hala tuju, ke mana gerak geri, ke mana perginya isteri kita setiap hari. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan. Seorang suami yang berpoya-poya dengan perempuan lain, isteri tidak akan dipertanggungjawabkan. Tapi seorang perempuan berpoya-poya, seorang isteri berpoya-poya dengan lelaki lain, suami akan bertanggungjawab. Apa yang telah kau lakukan pada keluarga engkau. Sebagai lelaki, kita imam. Imam kena bertanggungjawab. Yang memain, kita memikul amanah seluruh makmum. Satu, jadilah orang yang ahli bila nak jadi imam. Allahu Akbar. Kamu kena jadi ahli sebagai seorang suami. Kamu kena faham rukun keluarga. Kamu kena faham hukum hakam menjadi seorang imam kepada ahli keluarga anda. Kalau suami kata, you nak keluar tak payah minta kepada anak saya lagi. Ya, tapi kamu sebagai seorang isteri, kamu kena faham yang kamu keluar tu untuk apa. Kalau kamu keluar tu untuk berpoya-poya, kamu keluar tu nak menunjukkan kehebatan kamu, nak menunjukkan kamu punya pencapaian, kan? Sampai tak jaga letak duduknya sebagai seorang isteri, suami kena. Wallahu a'lam. Berhati-hatilah. Islam ni adil. Allahu Akbar. Sebab tu seorang suami kena tahu ke mana perginya seorang isteri. Allahu Akbar. Walaupun dia kerja, dia kena bagi tahu, bang, saya pergi kerja dulu bang, teruskan. Sebab tu bila dia minta kebenaran, ada ruang untuk kita bagi nasihat. Kerja baik, jaga kedudukan awak sebagai seorang isteri, jaga batas-batas sebagai seorang isteri. Hari ni orang tak jaga batas. Seorang perempuan duduk dengan 10 lelaki kat kedai makan, 8 lelaki, 5 lelaki. Itu biasa kita jumpa. Bergurau, bersenda, terjerit, terlolong. Kalau Tarzan tu dibenarkan duduk kat restoran, Tarzan tu tercabut cawat dia. Faham tak? Tarzan pun terperanjat. Kan? Kita bergurau, tak ada batas. Bini orang, isteri orang, suami orang, dah tak ada batas. Hari ni berzaman. Jadi anda hanya ikuti live saya. Kita manusia biasa, ada banyak kurang, ada banyak silap, ada banyak salah. Jom kita baiki. Nampak tak? Kita baiki. Kita kena baiki. Suka tak suka, Allah bukan tanya apa yang kau suka. Engkau tak ada pilihan. Engkau kena buat apa yang Allah suka, bukan apa yang kau suka. Faham ke faham? Allah tak tanya apa yang kau suka. Kalau ada orang suka berzina, jadi Allah kena bagi ke? Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Tasbih Cinta, macam mana nak jadi orang yang sentiasa berfikir baik? Orang yang baik, dia akan lakukan perkara baik. Satu, dia jadi baik kan. Tapi orang baik yang beriman tak sama dengan orang baik tapi tak ada iman. Jadi nak jadi orang baik, bersangka baik, lakukan perbuatan baik, bertindak baik, berfikir baik, bercakap yang baik-baik, mesti didasari dengan la ilaha illallah. Berpaksi kepada kerana Allah, lillahi ta'ala, mencari Allah, mencari reda Allah. Orang yang buat sesuatu benda baik, tak dikira baik kalau dia tak buat kerana Allah.
Satu, ingat pesan Sayyidina Ali. Apa Sayyidina Ali kata? Jangan kau mengharap balasan. Itulah orang baik. Jangan kau mengharapkan balasan. Jadi kalau kita buat satu benda baik, kita tak perlu letakkan makhluk sebagai pemberi balasan. Kita mengharapkan Allah sebagai yang berhak untuk beri balasan pada kita. Dia yang nak bagi syurga. Dia nak bagi pahala. Dia yang nak bagi rahmat. Dia yang bagi reda, bukan makhluk. Kamu seorang ibu. Kamu telah bangunkan anak kamu. Kamu telah besarkan dia. Daripada tak tahu menjadi tahu. Daripada tak ada apa-apa. Sekarang menjadi somebody. Kamu jangan harapkan anak kamu. Kita manusia biasa, ya, terlintas di hati kita. Tapi kamu jangan harapkan. Kamu buat tu kerana Allah, Allah akan balas kamu dengan balasan paling baik. Ada orang ibu terbaik, tapi dapat anak-anak yang rosak. Anak-anak kurang ajar, tak beradab. Kata bicaranya menyakitkan hati. Kamu hadap dengan Allah. Mencari Allah. Wahai Allah, telah aku lakukan apa yang telah kau arahkan. Daripada dia kecil sebesar tapak tangan. Daripada dia kecil ketika dia masih dalam kandungan, wahai Allah, telah aku tunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang ibu. Aku jaga pemakanan yang baik. Mengiringi dia dalam rahim. Aku sentiasa berzikir. Quran menjadi teman dan sahabat aku. Ketika aku besarkan dia, wahai Allah, telah aku besarkan dia dengan alunan zikir. Aku hantar ke madrasah, wahai Allah. Aku hantar ke sekolah pondok, wahai Allah. Aku hantar ke sekolah agama, ya Allah. Hari ini dah besar. Dia dah berkahwin, ya Allah. Jarang sekali dia jenguk aku. Dia sentiasa beri alasan dia sibuk, ya Allah. Ya Allah, aku reda. Aku terima. Ini ujian kau ke atas aku. Wahai Allah, aku serahkan diri aku pada engkau. Hanya engkau saja berhak untuk menentukan siapa aku di sisi engkau. Telah aku tunaikan tanggungjawab aku, ya Allah. Aku mohon pada engkau, ya Allah. Berilah pembalasan yang terbaik untuk aku, ya Allah. Sayangi aku, redalah pada aku. Itulah kita sebagai ibu. Allahu Akbar. Satu, memberi pendidikan terbaik itu adalah satu tanggungjawab. Kita tak beri ada orang tak beri pendidikan yang terbaik, kemudian mengharapkan yang terbaik. Ada orang tak mendidik anak, serahkan bulat-bulat pada cikgu, kemudian mengharapkan anak tu jadi baik, sedangkan dia tidak bertanggungjawab. Dia tidak pernah ajar anak di bab solat, dia tak pernah ajar anak di bab fardu ain. Langsung tak pernah kenalkan anak dia dengan Al-Quran. Nasihat tak pernah keluar daripada mulut dia. Kemudian bila dia dah makin tua, dah masuk umur 60-an, 70-an, dia mengharapkan anak dia bantu dia. Kemudian dia bising, sebar kepada orang kampung, orang taman, anak tak beradab, anak kurang ajar, dah kaya lupakan bapak. Nampak tak? Ada juga cerita macam tu kan? Allah Akbar. Sudah bila tidak berdaya, dah tidak mampu, tak berupaya, baru sedar aku ni ayah. Tapi masa muda, masih bertenaga, kan kau tinggalkan anak engkau bersama isteri engkau. Kau berpoya, keluar dengan perempuan sana, perempuan sini, tak balik rumah. Bila isteri kau meninggal, engkau dah makin uzur, anak-anak dah tak kasih engkau. Anak-anak tak pandang kau. Nampak tak? Allah Akbar. Satu dalam hidup ni tuan-tuan, nak buat perkara baik, alhamdulillah, tapi jadilah orang beriman. Buat perkara baik kerana Allah, buat perkara baik tapi bersama dengan amalan kita. Jaga solat, jaga zikir, baca Quran. Jadi amalan baik kita tu tak samalah amalan baik seperti mana yang dilakukan oleh orang kafir yang tidak beriman pada Allah, tapi dia baik juga. Nampak tak? Subhanallah. Ada seorang orang kafir, dia berjumpa seorang ustaz. Dia kata, ustaz, saya suka baca orang Islam punya sejarah, buku, kitab kalau tulis bahasa Melayu itu saya suka baca. Memang ada orang suka baca kan. Saya ada kawan bukan Islam tapi dia suka baca, dia tak nak tahu tentang Islam. Tapi masih tak dapat hidayah lagi. Dia kata, saya tak minum arak, saya tidak berjudi, saya tidak berzina. Kan? Saya buat benda baik. Tapi saya lihat banyak orang Melayu, Islam, kan, banyak minum arak. Ada yang berzina. Kan, ustaz tu senyap je. Saya baik ustaz, saya tak buat benda semua. Kenapa saya tak boleh dapat syurga? Kenapa saya tak boleh dapat syurga? Sedangkan orang Islam, orang Melayu Islam tu ustaz, dia bercakap tentang syurga. Kenapa dia boleh bercakap tentang syurga sedangkan dia buat maksiat? Itu kawan saya ustaz yang kat pejabat. Dengan mak dia boleh bergaduh. Dia tidak baik dengan mak dia. Kan? Saya baik dengan mak saya, kenapa saya tak dapat syurga? Apa ustaz tu kata? Saya ingat saya Ahmad Didat, arwah dia, pakar dalam berhujah,
pakar dalam bicara perbezaan agama ni. Kata Ahmad Didat, tak salah saya lah, dia kata dia, kan, kamu masuk universiti, saya masuk universiti, universiti kita berbeza-beza. Di akhir sekali, itu sijil dibagi kepada saya, sijil pun dibagi pada awak, mengikut universiti masing-masing, kan. Universiti saya bagi sijil tu pada saya dengan cop universiti saya. Sijil anda, cop universiti anda. Anda tak boleh minta sijil saya, sebab anda bukan belajar di universiti saya. Universiti saya ada sijil, universiti anda percaya ada sijil. Anda percaya, anda teruskan kepercayaan tu. Kalau anda nak sijil saya, anda kena masuk dalam tim saya. Anda kena masuk dalam rumah saya. Anda kena masuk dalam universiti saya. Baru anda boleh terima sijil saya. Syurga ni, orang Islam kata Allah bagi syurga. Kamu percaya bahawa Tuhan kamu bagi syurga. Kamu kalau percaya, minta kepada Tuhan kamu syurga kamu dengan kebaikan yang kamu buat. Kami umat Islam percaya bahawa Allah pemilik syurga. Allah akan bagi syurga kepada kami. Kamu yakin Tuhan kamu boleh bagi syurga kepada kamu. Kamu teruskan je lah. Kan itu universiti kamu, universiti saya, sijil saya, cop saya. Kalau kamu nak sijil saya, kamu kena masuk sekolah saya. Kamu kena masuk universiti saya. Belajar bersama dengan saya. Baru dia faham. Nampak tak? Kamu kata semua agama balik nanti dapat kebaikan. Teruskan. Saya percaya universiti saya jalannya begini, penghujungnya begini, sijilnya begini. Kalau kamu nak apa yang saya dapat, kamu joinlah saya. Nampak tak? Orang hebat bila bicara penuh bijaksana. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita emosi, marah, kan? Nampak tak? Ada seorang pemuda ni, ada satu pemuda di sebuah kawasan, di sebuah daerah, kan, yang belajar agama. Kemudian datang jumpa seorang ulama. Wahai Tuan Guru, kami menunggu arahan Tuan Guru. Tuan Guru ni tanya, arahan apa? Anak muda sekarang suka berpoya-poya. Kita ni dapati di Pekan telah dibina banyak pusat-pusat maksiat, pusat-pusat hiburan, pusat-pusat perjudian, pusat-pusat pelacuran. Tuan Guru bagi arahan pada kami untuk kami bakar semua pusat-pusat maksiat tu. Tuan Guru tu tengok je anak muda. Untuk bakar pusat pelacuran, pusat maksiat, kamu tak perlu tunggu arahan saya. Kamu boleh bakar sekarang, bukan boleh bakar. Tapi ingat, Nabi tidak dihantar untuk membunuh. Nabi tidak dihantar untuk menyakiti. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah SWT untuk bawa risalah rahmatan lil alamin, kasih sayang. Kalau kau bunuh semua yang buat maksiat, mana pergi dakwah? Mana letak duduknya dakwah? Apa fungsinya dakwah? Jadi kalau kamu rasa pusat maksiat, pusat pelacuran, pusat perjudian tu telah merosakkan anak muda, apa yang telah kau buat untuk selamatkan anak muda tu? Percayalah, engkau boleh bakar pusat pelacuran tu, tapi kau takkan mampu berhentikan operasi mereka. 10 kau bakar, 100 mereka bina balik. Engkau bakar 100, 1000 tumbuh balik. Engkau boleh bakar di pekan kita, bagaimana pekan-pekan yang lain pula? Kenapa kau tidak dakwah pada anak muda? Kenapa kau tak dekat dengan mereka? Kenapa kau tak bawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah benar, risalah tauhid kepada mereka? Kenapa kau buat jalan pintas? Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika disakiti di kota Taif, tidak benarkan setitis darah pun jatuh ke bumi. Kenapa kau nak benarkan? Kenapa kau nak lakukan? Kenapa kau nak bertindak untuk menyiksa orang, sedangkan kau ada ruang untuk bawa dakwah kepada orang? Allah Akbar. Nampak tak sahabat? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Soalan? Daripada TikTok SS Official, apa tu kan yang puan yang daripada SS Official, kalau suami tak bagi kerja macam mana, padahal nak cari rezeki halal sebab dia tak mampu, macam-macam nak bayar? Kita tertakluk kepada ketetapan dalam Islam. Patuh pada suami itu wajib, tak ada pilihan. Sebab itu kena berunding, kena bicara baik-baik, doa jangan putus, minta-minta Allah bagi daya pada suami kita, dilonggarkan sikit tentang peranan ini agar dapat digalas bersama.
And ada ketikanya kita kena terima hakikat suami kita bukan hidup cemburu. Tapi ada orang dia hidup dengan pegangan agama yang kuat. Biar aku yang bertanggungjawab untuk menyara keluarga ini. Sikit makan sikit, banyak makan sebanyak. Ada tanggungjawab, ada sebab tu bila kita sedar kan, kita banyak perkara kena tanggung kan, jadi support suami dengan banyak doa. Jangan berbalah. Suami ni kerjanya penat, tapi kurang kongsi, kurang share. Jadi dia balik, sambut ada dengan kedamaian, sambut ada dengan kasih sayang. Sebab banyak orang tak bijaksana, balik suami bergaduh. Suami dah penat kat luar berempat pulas. Lelaki ni majoritinya berfikir kan, dan dia takkan kongsi dengan orang. Dia kalau menangis dia tak nak orang tengok. Satu bapa dia sanggup menipu. Dia sihat demi untuk cek rezeki. Anak sanggup menipu sakit untuk tak nak pergi sekolah. Nampak tak? Tak sama bapa. Allahu Akbar. Jadi kamu tahu ada banyak kos nak ketanggung, tapi suami buat seorang. Suami tak nak bagi. Ikut je, patuh je. Doa banyak. Rezeki ini bukan pada kerja yang kamu buat semata-mata. Rezeki ini bukan pada gaji semata-mata. Rezeki ini bukan terletak kepada berapa pendapatan yang kamu ada. Tidak. Rezeki ini besar. Sihat itu rezeki. Bahagi itu rezeki. Tenang itu rezeki. Makan sesuap tapi kenyang, itu rezeki. Ada orang makan-makan tak kenyang, makan-makan tak kenyang. Tak mampus nak kerja, kan, nak cari banyak, kan. Ini keluarga aku 4 orang, tapi beras nak dekat 30 kampit. Dia ni makan apa ni? Kan. Orang Melaka kata mentedara tak habis, kan. Allah Akbar. Anak dulu, kita datang pada anak orang susah, kan, kita tahu. Kita takkan makan banyak sebab kita nak bapak kita kerja mati-mati. Kan? Waktu kita makan tu kita lapar, tapi kita berhenti. Sebab apa? Kita tak nak bapak kita rasa kesian anak-anak aku lapar. Dia kerja mati-mati kat luar sana. Kita makan, kita kenyang. Lama-lama kita makan, kita setkan kat minda kita dah kenyang dah. Walaupun pinggan tadi nasi dah sikit. Makan pula dengan sambal belacan, ikan kering. Allahu Akbar. Tu pun dah sedap dah. Dengan kicap, sedap dah. Kita makan sikit. Sebab apa? Kita tak nak ayah nampak, bapak kita nampak kita sangat kelaparan. Dia akan kerja mati-mati kat luar. Cukuplah kita makan ni. Kita pakai adik-beradik contoh ni. Nampak tak? Bila kita didik diri kita begitu, lama-lama benar-benar kita rasa kenyang. Walaupun hanya 5-6 suap saja, kita benar-benar rasa kenyang. Itu anak dulu dididik dengan kehidupan. Dididik dengan kehidupan. Anak sekarang, kehidupan tu sendiri tak mampu mendidik anak tu. And dia telah dididik dengan benda salah. Bapa asnaf, tapi belikan anak handphone mahal. Bapa asnaf tahu. Boleh belikan anak motor. Bapa kaya basikal, anak pergi sekolah naik motor. Budak sekarang. Kita yang salah didik anak. Kita yang salah mentarbiyah anak. Kita salah bimbing anak. Bila saya ajak pergi program, tak nak pergi. Tapi dia punya bising sampai ke puncak dunia. Sampai Gunung Everest dengar masalah dia. Faham tak? Kan? Allah Akbar. Malaikat pun pelik manusia ni. Ada peluang untuk berubah, tak nak gunakan peluang tu. Ada peluang untuk tambah ilmu, tak nak tambah. 24 bulan 12 di Setia City Convention Center. Bagi mereka yang pertama kali join live saya ini, jom. Anda belum pernah dengar kan program ni, jom datang. Program kekeluargaan, program kehidupan. Kita bicara seperti mana kita buat live ni, kita bicara. Tapi dengan konten yang sangat bermanfaat, insya-Allah. 24 bulan 12 daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Program yang panjang, insya-Allah, untuk kita padatkan dengan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita banyak doa. Berbalik pada soalan tadi tu, banyak doa lah. Semoga, dan sebab suami yang benarkan isteri bekerja tu bukan sikit punya tanggungjawab tahu di akhirat tu. Dia kena pastikan isteri dia benar-benar kerja tu, jaga kedudukan sebagai seorang suami, seorang isteri, jaga aurat, jaga pergaulan, jaga percakapan. Woi, bukan senang. Semua tu suami nak jawab. Allahu Akbar. Bila suami kamu tak bagi kerja, kan, kamu boleh gunakan banyak pendekatan kan untuk bantu suami kan. Tak semesti keluar rumah. Hari ini zaman teknologi. Kamu boleh gunakan TikTok, kamu boleh gunakan, selagi TikTok masih ada apa? Beg kuning kan. Sebelum dia tukar jadi beg hitam legam, tak nampak apa dah. Kan, dah tak boleh pakai kan. Allahu Akbar. Banyak kaedah. Boleh buat drop shop. Drop shop.
dropship, betul tak? Boleh buat multi-level marketing, boleh buat macam-macam kan? Kan zaman sekarang tak semestinya kerja nak pergi. Banyak orang yang berjaya tuan-tuan, pejabat pun dalam rumah. Banyak jutawan tuan-tuan, tak ada pejabat pun tuan-tuan, kat rumah aja. Jadi rezeki ni luas tuan-tuan. Jangan fikir bahawa ni semua kaedah lama dah. Pergi kerja kan. Allah Akbar. Banyak sekarang orang kerja kat rumah aja. Kamu masih boleh masak, boleh uruskan suami, boleh uruskan anak-anak. Allah Akbar. Itulah kebahagiaan paling mahal. Wallahu a'lam. Next. Soalan banyak kan? Okey, teruskan. Kita jawab dengan pangkas. Daripada TikToker di TikTok. Faris, bagaimana nak bentuk suami yang suka menuduh isteri yang bukan-bukan, yang isteri tak buat? Cuba jelaskan. Dia begini, puan. Kita pikul sama-sama tanggungjawab ni. Saya dengar puan, saya tak tahu apa cerita suami. Jadi saya ambil pengalaman saya menguruskan kes-kes rumah tangga. Dan buat coaching dengan suami, buat coaching dengan isteri. Dan ini saya rumuskan. Dan antara perkara yang kita kena buat ialah buat mesyuarat keluarga. Buat mesyuarat keluarga. Puan, hadir program saya, bawa suami. Dia kata dia sampai mati tak settle. Dua-dua nanti besok kena azab dengan Allah. Jangan main, ni bukan cerita dongeng-dongeng. Ini bukan undang-undang dunia boleh beli Ini bukan undang-undang dunia boleh jolok. Ini bukan undang dunia boleh bawa peguam terbaik. Ini bukan undang-undang dunia boleh tunjuk muka kesian. Boleh faham tak? Ini undang-undang akhirat, undang-undang Allah SWT. Dia maha adil. Kalau kau minta keadilan ni, kau tak akan lepas. Allahu Akbar. Nampak tak? Satu kita minta ihsan Allah. Engkau nak minta ihsan Allah, mana ihsan kau kat dunia? Sebab itulah dengar pesan saya puan dan semua yang hadir dalam live saya yang sangat singkat ini. Kan? Suami yang sentiasa berfikir negatif tentang isteri, isteri yang sentiasa berfikir negatif tentang suami, sebab dia datang pada kedua, both side. Both side. Kadang-kadang suami tengok isteri macam-macam dia cakap. Dia fikir sebab isteri tabarus, isteri berpakaian lebih sepatutnya, pergaulan dia bebas, pergaulan dia tak kira siapa pun. Kadang-kadang saya tak kata puan saya kata jadi suami ni tak kerti, tak ada ilmu, dia tak tahu macam nak settle, nak handle isteri macam tu. Dia tak tahu nak tundukkan. Jadi banyak dia cakap tu negatif, kita sakit hati dengar. Sedangkan dia tak selesa dengan pakaian kita tu. Kan, sebab dia tengok dia tengok isteri pakai macam tu pun dia risau. Kan? Jadi mula dia cakap macam-macam. Kita sakit hati sedangkan tak buat. Tapi kena ingat sebagai seorang isteri, pakaian kamu boleh mengalihkan pandangan lelaki pada kamu. Jadi hukumnya haram. Kalau lelaki memandang kamu dengan nafsu, suami akan berdosa. Kamu dah berdosa, suami juga akan berdosa. Sebab suami tak tegur anda dari sudut pakaian, dari sudut penampilan. Nampak tak? Suami ni tak pandai. Dia tak tahu macam mana nak berdiskusi, macam mana nak bercakap. Maka dia cakap tu sakit hati. Kadang-kadang itu datang daripada kita sendiri. Cara pergaulan kita, kan? Cara penampilan kita, cara percakapan kita. Sebab tu penting untuk buat mesyuarat keluarga. Penting untuk kita duduk sama-sama. Kan? Sebab kadang-kadang kita duduk sama pun, isteri atau suami pun dia boleh menolak. Alah, awak ni jumur, awak ni kan ada. Tapi at least kita ada usaha kat arah tu. Ada 1001 cara, ada 1001 jalan. Tapi bila kita meletakkan diri kita sebagai seorang isteri, kita perhalusi apa yang dibicarakan oleh suami. Dia ni jealous ke? Jealous melampau sangat ni? Dia cemburu membabi buta ke? Kan? Kita perhalusi betul-betul. Sebab perhubungan ini tidak akan jadi bahagia kalau salah satu tempang. Perhubungan ini akan jadi cacat kalau salah satu tidak jalankan tanggungjawab ni dengan baik. Kita ni macam kita dapat anak. Zulat ni lahir bila dua-dua bergabung. Sperma kita bergabung. Kita bergabung secara fizik. Nampak tak? Jadi kita kena bergabung dalam semua perkara untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk keluarga kita. Nampak tak? Ada orang dapat suami yang memang tinggi jealous dia. Memang dalam betul cemburu dia. Kau yang pilih. Kenapa kau pertikaikan sekarang? Engkau yang nak lelaki macam tu. Kenapa kau tak timbang-timbang sebelum masa kau bercinta dulu? Kenapa kau tak perhalusi ketika engkau dah baru kenal dia? Mana ta'aruf dia? Sesi ta'aruf kau melampaui batas, melempasi garisan sempadan, kan? Normalisasi manusia. Nampak tak? Kadang-kadang bercinta tu dah macam suami isteri. Maka terlupa nak menilai, terlupa nak tepis. Nampak tak? Penting untuk buat mesyuarat keluarga. Penting bangun tengah malam minta bantuan Allah.
Penting untuk memperhalusi karakter setiap pasangan kita. Kita menerima karakter setiap pasangan kita seadanya. Nak yang lain, minta bantuan Allah. Jangan bandingkan. Ini penting formula penting ni. Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang. Jangan bandingkan isteri kita dengan isteri orang. Kamu akan nampak kurang ni isteri kamu. Nampak tak? Kamu akan nampak kurang ni isteri kamu. Kamu akan nampak kurang ni suami kamu. Boleh faham? Jangan bandingkan. Bila kamu bandingkan, kamu tak akan jumpa sesuatu yang kamu banggakan. Itu yang saya bimbang. Nanti kamu syok kat bini orang pula. Bini orang tu pula kat pejabat kamu. Dia baik layan kamu. Dia cakap penuh dengan manja. Itu isteri orang yang tak ada adab, tak ada akhlak, yang tak jaga iman, yang tak jaga kedudukan dia sebagai seorang isteri. Dengan orang cakap, jangan sampai orang tertarik dengan kita. Bercakap dengan orang, jangan sampai orang bernafsu pada kita. Berpakaian, jangan sampai orang terangsang tengok bentuk badan kita. Ini benda-benda yang besar sedang dikecilkan di penghujung. Tuan-tuan kena ingat yang saya belajar, saya bagi tahu. Tak sesuai dengan percakapan, tak sesuai dengan kehendak anda, naluri anda, itu saya tak peduli. Ini yang saya belajar. Siapakah pengikut? Tahu tak pengikut siapa? Kalau pengikut gangster tak apa tuan-tuan. Kalau pengikut pengumpat masih lagi boleh selamat. Ni pengikut Dajjal. Siapakah pengikut Dajjal? Sebelum Dajjal sampai, dia telah mendajalkan pasangan masing-masing. Dia telah berantakan satu sama lain. Dia telah langgar hukum Allah. Dia telah langgar perintah Allah. Dia langgar urusan agama. Dia langgar arahan Nabi SAW. Ini semua ni automatik Dajjal sampai, dia ikut. Secara sukarelawan. Kan? Sukarelawan. Dia suka dan dia rela. Itu yang saya belajar. Wallahualam. Memang hukum akan kata, takkan aku ikut Dajjal. Kau gila apa bodoh kau ni? Aku nak ikut Dajjal. Takkan aku nak ikut Dajjal. Ya. Tapi apa yang kau sedang buat sekarang, kau telah tinggalkan apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Apa yang kau sedang buat sekarang, kau telah langgar perintah Allah SWT. Nampak tak? Jadi bila Dajjal sampai, confirm ikut. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Iman ini ada pasang surut. Satu, kita doa Nabi ajar, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kita minta terpasak kukuh iman kita pada Allah. Suatu pandangan suami ke atas kita, kita perhalusi. Pandangan isteri ke atas kita, kita perhalusi. Nampak tak? Kita timbang baik-baik. Duduk, jangan ego. Duduk, jangan sombong dan angkuh. Aku ni suami. Asal aku nak dengar cakap engkau, bodoh punya suami tu. Stupid. Faham tak? Nabi kedudukan paling tinggi, kekasih Allah. Kekasih Allah tuan-tuan. Kekasih Allah. Nabi tetap menerima pandangan sahabat. Salman Al-Farisi datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, adakah dengan aku ada idea, aku ada perancangan untuk perang ni. Silakan teruskan apa yang kau nak cakap. Apa yang kau punya strategi. Begini. Itulah lahirnya perang Khandak. Nampak tak? Sebelum tu perang Badar, ada seorang sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu berhenti di sini itu atas arahan Allah wahyu? Tidak. Itu pendapat peribadi aku. Kalau begitu boleh aku bagi pendapat? Silakan. Nampak Nabi? Kita jadi suami dah sombong. Jadi suami tak apa-apa pun dah jadi belagak. Nampak tak? Kita kena timbang-timbangkan. Ada ketikanya pendapat isteri kita benar, terimalah. Ada ketika pendapat suami kita, walaupun dia pekerja yang rendah berbanding kita yang tinggi, terima je. Dalam rumah tangga, mana ada jawatan pejabat bawa masuk dalam organisasi dalam rumah kita. Suami kita tinggi, kedudukannya di sisi Allah. Sebagai seorang suami, wajib kita patuh. Namun dilonggarkan, wajib kita tidak patuh kalau dia ajak kita buat maksiat. Nampak tak? Tapi kalau dia tidak ajak kita buat maksiat, wajib kita patuh. Sebab tu kita sebagai seorang isteri, Pak Riz, mak saya sakit, wajib atau tidak saya jaga mak saya? Dia tidak jadi wajib. So, wajib kau taat suami kau. Wajib kau taat suami kau. Nampak tak? Kalau suami kau kata jaga, jagalah. Kalau suami kau kata jangan, kompromi, minta bincang baik, sebab kau wajib taat pada suami. Jangan langgar dia. Kau buat satu benda baik, tapi kau tinggalkan satu benda baik. Tu masalah banyak tu. Satu, orang baik sentiasa dapat perlindungan Allah. Orang baik sentiasa dapat bantuan Allah. Orang baik sentiasa dapat panduan Allah. Orang baik sentiasa dapat kasih sayang Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Next. Daripada platform F, Amy Topo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi isteri bekerja tapi akhirnya anak-anak diabaikan, rumah tangga berantakan. Bantu saya Pak Riz. Ya, sebab tu kena ada mesyuarat keluarga. Family planner mana? Mana family planner?
Isteri kena faham kebebasan itu terhad, kebebasan itu bersempadan, kebebasan itu berbatas. Kebebasan itu terbatas dengan hukum agama Allah. Jangan kau bekerja, kau seronok mencari rezeki kan, tapi pada masa yang sama tanggungjawab lebih utama kau tinggalkan. Buat solat sunat, solat fardu tak buat, lingkup. Puasa Senin Khamis, puasa Ramadan tak buat, jahanam. Nampak tak? Faham ke faham? Engkau pergi cari rezeki, konon-konon nak bantu keluarga, tapi pada tu sama kau tak jalankan tanggungjawab kau yang paling utama. Menguruskan rumah tangga, menguruskan suami kan, tak buat. Nak jawab dengan Allah macam mana? Nampak tak? Sebab tu Rasulullah ni kan sentiasa malu dengan Allah. Kita tak ada malu ke? Jadi suami yang bertanya soalan ni pada saya, duduk sama-sama dengan isteri, bincang baik-baik dan berbual hati ke hati. Allahu Akbar, Subhanallah. Dan sebab itulah ni pesan arwah guru saya. Arwah guru saya pesan, saya panjang pada anda semua, pada anak-anak muda, pada lelaki-lelaki yang belum berkahwin, yang ikut Life Pak Riz. Kalau kamu nak isteri yang terbaik, didik dia sebelum kamu kahwin. Didik dia seawal perkahwinan kamu. Kenalkan dia dengan perancangan keluarga. Kenalkan dia dengan blueprint family anda. Kenalkan dia dengan peraturan yang kamu nak dibangunkan dalam keluarga. Perbincangan dua hala. InsyaAllah isteri tahu mana batas dia, mana garisan yang boleh, garisan keluar, garisan dalam, mana yang boleh, mana tak boleh. Lama-lama dia jadi biasa. Tapi dia dah bebas duduk kat luar, bertepuk tampar dengan jantan suami orang, lepak kat luar sampai balik kerja tak balik lagi, duduk kedai mamak macam mamak tu kan, kaum keluarga dia kan, berbual panjang berjela. Allahu Akbar, suami pula yang kena masak. Suami tak salah, tapi kalau suami masak sebab isteri tak bertanggungjawab, itu masalah. Tapi kalau suami masak bersama dengan isteri, itu terbaik. Susah nak cari suami macam tu. Suami bantu keluarga, itu terbaik. Suami pun kadang-kadang pun masalah juga kan, ambil kesempatan kat atas suami, isteri. Satu, datang program saya boleh tak? Program kekeluargaan 24 bulan 12 di Setia City Convention Center di Setia Alam, InsyaAllah. Pada waktu yang sama tuan-tuan, saya buat live ni di madrasah, daripada Madrasah Tafiz Al-Quran Rabiah Atuk Rabiah. Berita baik, kalau anda nak anak-anak anda belajar tentang adab, belajar ada akhlak, jom hantar anak ke madrasah, tapi ada sisi interview lah. And tempat tak banyak kita buka. Datang sesi interview untuk hantar anak-anak belajar untuk sesi 2024 tahun depan. Tapi sesi interview telah mula sekarang. Anda boleh hantar untuk sesi interview bersama anda. Anda akan diinterview kan, subhanallah, kan, untuk mengantar anak anda belajar Al-Quran. Jom hantar belajar. Yang ketiga tuan-tuan, kita ada juga untuk menyara madrasah ni, yang kos ni semakin meningkat, bukan berkurangan. Dan belanjawan semalam yang dibentangkan oleh PMX masih lagi sama untuk madrasah. Itu masih sama, tak ada perubahan pun kan, masih kekal untuk pembaik pulih. Perjuangan kita di peringkat persatuan nak minta duit tu tak ada kaitan dengan pembaikan, pembaik pulih, masih kekal baik pulih. Yang ini yang kita tak selesa kan. Peruntukan itu bagi tanpa ada sekatan. Maknanya boleh manfaatkan untuk apa? Bukan nak makan duit tu kan. Kadang-kadang duit tu nak digunakan untuk nak beli barang dapur. Kita madrasah takkan tetap hari nak pergi betul ke madrasah. Berapa kali tiang gobor, berapa kali zinc terkopek, habis duit tu digunakan untuk baik pulih kan. Berapa banyak baik pulih nak pulih, kita nak gunakan duit tu untuk baik pulih akhlak budak-budak. Kita nak masuk guru yang terbaik. Kita nak jaga kebajikan guru-guru. Guru-guru ni PM kan, gaji mereka, Engkau terfikirkan polis gaji rendah. Ustaz kat madrasah gaji 1,800-900, masih rendah lagi. Nak salahkan madrasah pun tak boleh. Dia pun tak ada duit nak bayar gaji. Mak bapak nak anak bagus, dia peduli apa gaji ustaz. Nampak tak? Anak saya kenapa tak meningkat? Ustaz kadang-kadang engkau suruh ustaz lillahi ta'ala, tapi engkau pun tak ada lillahi ta'ala. Nampak tak? Engkau nak ustaz, ajar anak saya dengan akhlak lah, ajar anak saya dengan roh perjuangan. Ustaz nama ustaz apa ni? Tapi engkau sendiri pun tak pegang Quran. Engkau harapkan orang sama anak engkau. Engkau pula duduk kat tepi pantai dengan spender, dengan berah, duduk sebelah kat pantai macam ni lah, lepak tengok anak tengah berenang. Kita mati-mati sama anak engkau kat tengah laut. Nampak tak? Ini berlaku. Barang bahasa kasar tu berlaku lah. Nampak? Allah Akbar. Kan? Dia boleh duduk tepi pantai relax dengan piknik, dengan mati hitam ni, sunburn kan, pakai krim. Kita macam nak mampu tengah-tengah laut tu sama anak dia.
Daddy help, daddy help. Never mind, you help Ustaz, never mind. Ustaz take care my son. Kan? Bila sampai bantai tengok cerita Ustaz, apa Ustaz buat ni? Sama anak saya sampai patah tangan Ustaz nak selamatkan. Apa Ustaz ni? Bodoh ke Ustaz ni? Tak ada akal lagi. Dah Ustaz selamatkan kena maki. Dah tak apa, tak. Tercungap-cungap Ustaz tu tarik anak dia tadi nak lepas tadi sampai ke pantai polis dah tunggu nak angkat. PM kan? Oh tak boleh cakap banyak. Kan kena blok. Next. Ini topo tadi, sama sikit. InsyaAllah Pak Haris sudah diambang perpisahan. Harap ada jalan banyak penyelesaian. Allah Akbar. Berpisah tu senang tau. Kan? Cuba saya upaya untuk selamatkan. Kadang-kadang kan. Ni pengalaman saya Ni kat Facebook Ni pengalaman saya tau. Kan? Saya pandang kat Facebook. Saya harap bicara saya ni Allah angkatlah menjadi satu jawapan untuk menyelamatkanlah dan satu perjalanan yang telah kita bina dengan kepayahan, kesusahan. Kadang-kadang kita lupa permulaan. Kadang-kadang kita lupa titik bermulanya kita. Kadang-kadang kita terlupa detik bahagia kita, detik ketawa kita. Kita pernah ketawa gembira bersama. Kita lupa semua tu. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah beri anda kemenangan dunia akhirat. Hanya saya nak bagi satu tips saja. Ingat pesan saya ni. Pengalaman saya handle kes rumah tangga. Saya selalu pesan, alhamdulillah Allah tunjukkan jawapan yang betul. Jawapan Allah tunjuk tu memang best. Kadang-kadang orang nak pisah dah. Saya selalu kata, selagi tak berpisah, dia masih kekal isteri kita. Selagi belum berpisah, dia masih suami kita. Berempat-pulas, bermati-matialah selamatkan rumah tangga ni. Sebab bila Allah bagi hidayah pada seorang suami, dia berubah menjadi suami yang baik. Apabila Allah bagi hidayah kepada seorang perempuan, akhir menjadi isteri yang baik, percayalah, rumah tangga tu paling boom, paling power. Nampak tak? Rupanya detik bahagia tu lebih dahsyat, lebih tebal. Kita dapat rasa nikmat. Dia datang daripada beras yang sama, sawah yang sama. Tapi daripada nasi putih menjadi nasi berani. Daripada nasi putih kepada nasi ayam, tak sama rasa dia walaupun dia bermula dengan beras yang sama. Dulu isteri kita sama orang dia, tapi bila Allah bagi hidayah, dia mula jaga kita. Dia mula buat satu benda yang kita tak terfikir. Ya Allah, syukur aku tak bercerai. Kan? Rupanya dia berubah jadi lebih baik lah. Kan? Allah Akbar. Cuba supaya minta bantuan Allah. InsyaAllah. Kalau dia yang terbaik untuk kita, dia kekal untuk kita. Kalau dia yang terbaik untuk hidup kita, dialah the real bidadari kita, dunia dan akhirat kita. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Allahu Akbar. Sebab tu kan, Rasulullah pernah ditanya oleh isteri Rasulullah. Rasulullah kan berkahwin dengan janda, kan ibu tunggal, kan, dan mereka ni pernah berkahwin sebelum ni. Maka soalan tanya, ya Rasulullah, soalan tu soalan yang umum, kan. Rasulullah faham. Rasulullah kata, macam mana nanti ikutkan aku, contohnya di akhirat. Dulu kan aku ada suami, sekarang aku telah berkahwin dengan kau. Macam tu lah bahasa saya ni. Rasulullah punya jawapan simple je. Kamu akan bersama dengan lelaki yang terbaik pada engkau ketika di dunia. Nampak tak? Kamu akan kadang-kadang kan orang tu berkahwin, kemudian suami dia meninggal, kan, accident, sakit. Kemudian selang 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia berkahwin dengan seorang lelaki. Nampak tak? Waktu dia meninggal. Jadi perempuan ni untuk siapa sebenarnya? Untuk lelaki yang masih bergelar suami ketika dia meninggal, atau untuk suami dia yang telah pun meninggal? Kata jawapan Rasulullah, kan, kamu adalah untuk orang yang terbaik untuk kamu. Suami yang terbaik, akhlaknya, amalnya, imannya, takwanya, itulah yang akan mendampingi kamu di akhirat esok, di syurga kamu nanti. Allah Akbar. Faham? Maka kita wajib menjadi suami yang terbaik. Kita wajib menjadi suami yang menjadi ikon pada isteri kita. Qudwah hasanah, itu bahasa paling bagus. Contoh yang terbaik, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau nak kambing, boleh dapatkan. Syafiq akan terangkan lebih detail. Kambing kita ada kambing transit, kan? Anda boleh dapatkan kambing untuk kekar, majlis kerja kahwin. Beli kambing tu saya tak langsung kamu bantu madrasah kita dah. Kita asyik minta ya, boleh tak bantu derma. Alahai. Kita ada perniagaan seperti kambing, Pak Haris Coffee. Kan, kopi pun dah lama tak sebut. Kan, sebab kopi kita kena hentam teruk. Kan, orang tak boleh tengok kita berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Kan? Syukur. Kan, alhamdulillah. Merasa nak cek rezeki pun orang tak puas hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya undur diri 24 bulan 12 daftar
Kat TikTok tu ada kan, ada alamat tu. Tekan, dapat maklumat. Dekat Facebook, dekat YouTube semua nama telefon ada. InsyaAllah. Panjang tulisan tu apa tu? Kat apa YouTube tu. Nak ada soalan ni kat YouTube kan? Alhamdulillah kita boleh jinak kat YouTube pula lah. Kan? Alhamdulillah. Faham? Kan? Ingat tuan-tuan. Ambil satu soalan. Panjang Apa bacakan saja. Daripada platform Y dia tu. Daripada Batu Band. Assalamualaikum Pak Riz. Saya nak bertanya, berdosakah saya pada adik saya yang sehingga kini dia tidak pernah menjawab panggilan saya atau membalas salam saya dalam WhatsApp? Saya ingin berbaik bersama. Kami mempunyai masalah sedikit ketika dahulu, tapi saya ingin berbaik. Tapi mengapa adik saya tak pernah menerima saya sebagai abang kandungnya semula? Berdosakah saya Pak Riz? Dalam usaha kita mencari reda Allah, jangan putus asa. Pesan Saidina Ali, jangan kau bawa masa lepas kau. Jangan kau memikirkan masa depan kau. Buat je kerja agama. Hantar WhatsApp, bagi salam 1 juta kali dia tak balas. Jangan kau pernah lelah dan penat. Buat je kerja agama. Kerja agama apa? Sebarkan salam, sebarkan kasih sayang. Jangan putus silaturahim. 4 perkara ni Nabi pesan ketika sampai ke Madinah, ada pada kamu sekarang. Yang kamu sedang hadapi kesulitan tu sekarang. Sampai Madinah Nabi pesan 4 perkara. Pertama, Nabi kata apa? Beri salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Eratkan, sambung silaturahim. Ada masalah kat situ kan? Nampak tak? Jaga, bangun tengah malam, bagi orang makan. Ini Nabi pesan. Pada sahabat yang tanya di YouTube, ingat pesan Pak Riz ni. Saya cakap ni bukan saya, Nabi sebut. Sayyidina Ali bagi tahu, jangan kamu bawa masa lepas. Ada masalah dengan adik kamu, lepaskan. Dia tak lepaskan, kamu lepaskan. Tak apa. Kamu teruskan hidup kamu. Bagi salam kat WhatsApp group. Masih, insyaAllah, dia tak tulis. Dia masih ada sedikit ego. Dia tak jawab kat WhatsApp, tapi dia jawab. Dia jawab, kau jangan pandang dari sudut fisik. Faham tak? Dia jawab kau lagi, Assalamualaikum, dek. Dia tak, kau jangan harap dia tulis Waalaikumsalam. Dia jawab Waalaikumsalam. Sebab kau masih lagi dengan dia dalam satu WhatsApp group yang sama. Atau dia tak block kau dalam WhatsApp. Kau kena fikir baik. Nampak tak? Dia mungkin tak bertegur sapa dengan kau. Kan? Sebab kau belum berupaya untuk menang hati dia. Nampak tak? Kau fikir kau je. Kau jangan fikir dia. Kalau kau fikir dia, apa jahanam punya, bangsat punya adik, bodoh. Jangan. Pandang diri. Aku ada kelemahan. Bacalah yang Nabi ajar tu, Nabi Musa. Kan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, dengan berkat ayat ni, jadikan aku seorang abang yang boleh berbicara dengan adik aku akhirnya. Ya Allah, sebelum aku meninggal, aku nak dengar suara adik aku. Aku nak kembali ke silaturahim. Minta. Jangan penat dan lelah. Sebab tak ada pernah orang berjuang agama kalah. Bagi Al-Qasam, orang Israel, Yahudi tu yakin bahawa mereka menang. Tapi menang tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kematian. Mati kita, syahid, kita menang. Faham tak? Kalau mereka takut, lama mereka tinggalkan bumi Palestin. Mereka sedar rumah mereka akan hancur satu hari nanti. Mereka sedar ahli keluarga mereka akan pergi buat selama lamanya satu hari nanti. Tapi mereka tak pernah berganjak. Mereka tak pernah khawatir. Kenapa kita nak khawatir dengan usaha agama kita? Kan? Allahu Akbar. Teruskan perjuangan anda. Kan? Terima kasih sebab menggunakan platform yang saya baru saja berjinak-jinak untuk buat live ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan murah rezeki untuk anda semua. Dirahmati Allah, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, diberi jalan untuk keluar daripada segala kesulitan, kepayahan, penderitaan, kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah beri anda kekuatan, Allah beri anda kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya-Allah mudah-mudahan kita terlindung daripada azab api neraka. Insya-Allah. Amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bacalah 7 kali. Setiap kali lepas solat, insya-Allah saya undur diri. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang pastinya sangat menarik daripada Pak Riz. Alhamdulillah hari ini kita bisa dan mungkin lewat sikit namun begitu insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun kita bersama dalam waktu yang singkat untuk live hari ini, namun begitu pastinya banyak ilmu-ilmu yang telah Pak Riz kongsikan dan kepada soalan-soalan yang telah pun sempat dijawab oleh Pak Riz.
Mudah-mudahan ianya dapat memberikan sedikit kelegaan untuk tuan-tuan dan puan untuk kita terus bermotivasi dalam kita mengharungi ujian ataupun kehidupan kita di muka bumi ini, insya-Allah. Kan, mudah-mudahan Allah permudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin juga banyak soalan-soalan yang telah diutarakan, dan minta maaflah kerana kekangan masa kita tidak dapat nak ajukan kepada Pak Aris. Tapi tuan-tuan, jangan lupa kita panjangkan lagi aura semangat nak selamatkan keluarga kita ni, nak selamatkan diri kita, insya-Allah pada 24 Disember 2023. Di mana tuan-tuan? Di Setia City Convention Center Setia Alam di negeri Selangor. Tempat yang sangat eksklusif. Pak Aris nak himpunkan anda semua para peserta bersama keluarga anda untuk sama-sama kita belajar ilmu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan untuk kita bahagia dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kalau kita boleh lihat tadi macam-macam soalan-soalan berkaitan dengan hubungan suami isteri, anak, ipar, dua semua kan. Jadi insya-Allah lah kan, jangan kita berhenti belajar setakat ini, tapi kita panjangkan untuk kita bersama dengan Pak Aris sekali lagi pada 24 Disember 2023 hari Ahad, daripada pagi sampai petang kita duduk belajar sama-sama bersama sisi keluarga kita kan, insya-Allah di Setia City Convention Center Setia Alam di negeri Selangor. Cara-cara untuk menyertainya, jika anda menonton daripada platform TikTok ada di profil, boleh pergi ke sana, insya-Allah. Seterusnya jika anda menonton daripada platform F dah ada dah info, dan jika anda menonton daripada platform Y pun dah ada info, boleh klik terus. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-sama daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar kekeluargaan Anjuran Paris pada 24 Disember 2023, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya Pak Aris juga ada buka juga tawaran kepada tuan-puan pendaftaran untuk sesi 2024 untuk Madrasah Pak Aris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah di Bukit Katil, Melaka. Jadi pada tuan-puan yang ada anak lelaki dan perempuan, bolehlah sama-sama daftarkan anak anda. Kita interview dulu insya-Allah untuk kemasukan sesi 2024. Informasi lanjut di platform yang telah saya maklumkan tadi. Kalau di TikTok di profil, kalau di platform F kita dah ada nombor di situ, dan di platform Y pun dah ada nombor. Berhubunglah dengan kami di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan anak-anak yang menghafal Quran dan yang seterusnya dapat membawa akhlak Quran dalam kehidupan mereka sehari-harian, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya jangan lupa juga untuk ziarah juga TikTok terbaru daripada Pak Aris, iaitu TikTok Kambing Bajet Madrasah, di mana itulah salah satu sumber pendapatan juga kepada Madrasah Pak Aris, di mana kita ada membekalkan kambing hidup dan kambing mentah lah, daging kambing kan, untuk semua dengan harga yang sangat berpatutan, sangat istimewa, insya-Allah. Tanya dulu kan, mungkin dalam ataupun dalam bajet anda, insya-Allah murah-murah tuan-tuan. Tanya dulu, insya-Allah, mudah-mudahan dipermudahkan. Dan kepada yang telah pun menelefon kami untuk bertanyakan info berkaitan dengan kambing ni, terima kasih, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita untuk kerjasama ni, insya-Allah, untuk kita membeli sambil membantu ekonomi Madrasah Pak Aris, insya-Allah. Boleh pergi ke TikTok Kambing Bajet Madrasah. Kalau anda menonton daripada platform F ni dah ada info dah, dan jika anda menonton daripada platform Y pun dah ada info, boleh hubung dengan kami, insya-Allah. Seterusnya, jika anda ingin menyumbang kepada Madrasah Pak Aris, insya-Allah mudah-mudahan murah rezeki anda kan, anda boleh hubung dengan kami. Mudah-mudahan sumbangan juga boleh disalurkan dalam bentuk wang tunai, boleh, barang-barang basah pun boleh, insya-Allah. Bolehlah berhubung dengan kami, mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda yang telah pun menyumbang, sama ada bentuk wang tunai maupun bahan mentah seumpamanya kepada Madrasah Pak Aris, terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT saja yang membalas jasa baik anda semua dengan pahala yang berlipat kali ganda. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, jangan lupa juga untuk dapatkan Pak Aris Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut, insya-Allah, sambil kita membeli, sambil kita menyumbang untuk Madrasah Pak Aris. Untuk makluman anda, Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang, insya-Allah, daripada hari Isnin hingga hari Sabtu. Dan dah boleh set lah pada jadual masing-masing untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Aris setiap hari, insya-Allah. Dan untuk makluman anda juga yang mungkin kali pertama datang dalam live Pak Aris, salam ukuang untuk anda. Dan izinkan saya menerangkan sikit, Pak Aris adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 28 tahun menguruskan hal-hal berkaitan dengan kekeluargaan, di mana Pak Aris mengajukan seminar keluarga, seminar melibatkan anak-anak remaja, kem motivasi yang melibatkan kadang-kadang agensi swasta, agensi kerajaan, dan pelbagai lagi program-program yang telah Pak Aris anjurkan. Jadi dengan pengalaman inilah yang mana Pak Aris bangunkan live ini, dan Pak Aris nak kemuncaknya pada 24 Disember 2023 di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Kita belajar ilmu kekeluargaan bersama-sama, kita doa sama-sama, mudah-mudahan sebab kita berdoa beramai-ramai, Allah memakbulkan hajat kita dan kita semua dikurniakan keluarga yang bahagia, membahagiakan dunia akhirat. Terima kasih tuan-puan, salam zuhur. InsyaAllah yang terbaik pada Allah, dan yang buruk tu disandarkan pada kelemahan kami semua, insyaAllah. Untuk sama-sama kita perbaiki diri untuk jadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.